Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi petang ni sesi weekly coaching kita, saya kira untuk mungkin untuk ejen yang baru, ada yang mungkin baru first time, tapi tak apa, tapi tak mengapa sebab saya nak sentuh perkara yang mungkin dah selalu dikongsikan, tetapi kita cuba pergi dengan lebih mendalam. Seperti mana yang dimaklumkan kepada semua ejen-ejen, insyaAllah pada bulan Julai ni kita ada sale yang kita namakan sebagai Nak Rumah Cantik, sale tersebut yang akan kita lancarkan pada 7 hari bulan 7. Jadi bermaksud produk kita, ada produk kita yang kita akan tawarkan pada sale tersebut berharga RM100. Boleh tengok balik detail tentang promosi kita tu. Yang mana 7 bulan 7 tu bukanlah promosi kita pada 7 bulan 7 sahaja, tetapi bermula 7 bulan 7 sehingga 30 hari bulan 7. Okay, baik. Jadi malam ni saya nak, malam ni pula, saya biasa buat coaching malam di tersasul malam pula. Jadi petang ni, apa yang saya nak kongsikan ialah seperti mana tajuk coaching kita, iaitu macam mana cara kita nak capai RM1,000 jualan. Jadi mungkin yang belum biasa lagi buat sale ataupun belum biasa buat bisnes online, jadi di sini terdapat beberapa cara yang boleh saya kongsikan untuk anda manfaatkan, untuk anda terus buat. Jadi mungkin buat kepada yang belum biasa tu mungkin tak biasa lagi lah. Macam mana nak capai, mungkin nampak nilai tu agak tinggi, RM1,000 jualan. Tetapi sebenarnya ada kaedah. Seperti mana dulu kami bermula dengan jualan hanya RM180 sahaja. Tapi alhamdulillah sekarang ni telah meningkat berkali-kali ganda hasil daripada konsisten dan kita terus buat apa yang kita dah belajar. Okay, baik. Jadi saya cuba sharekan whiteboard supaya anda lebih clear, lebih nampak. Okey, baik. Bismillah. Okay, RM1,000. Okey, maafkan saya. Okey, maafkan saya laptop hang sikit. Okey, jadi RM1,000 itu adalah target. Target yang mana HQ dah letak, saya dah letakkan RM1,000 kepada ejen-ejen. Bukanlah bermaksud anda wajib capai RM1,000, tapi adalah satu target yang mana ejen-ejen yang berjaya capai target tersebut ada reward yang HQ nak bagi. Iaitu rewardnya anda akan dapat hadiah daripada HQ, frame hot yang bersaiz 2x3 kaki. Anda boleh pilih apa-apa design yang kita ada yang bersaiz 2x3 kaki, dan anda akan dapat t-shirt daripada Hot Art, t-shirt Hot Art design kita. Nanti saya akan riliskan design tersebut. Untuk ejen lelaki ada t-shirt polo, jenis t-shirt. Untuk muslimat t-shirt inilah baju muslimah. Okey, baik. Jadi targetnya RM1,000. Target jualan adalah RM1,000. Jadi secara asasnya bila kita nak buat marketing sale ni, kita nak buat jualan, kita nak bisnes online ataupun bisnes secara umumnya, perkara pertama yang kita perlu kita tahu adalah target. Kita perlu tahu apa target kita, apa yang kita nak capai. Jadi KPI kita, target kita pada bulan ini untuk ejen adalah RM1,000. Jadi saya nak ajarkan macam mana ejen boleh capai jualan sebanyak RM1,000. Okey, baik. Okay, maafkan saya. Anak saya pantang nampak pen, dia nak menulis juga. Okey, baik. Jadi RM1,000 tu adalah target kita. Jadi settle dah, nombor satu kita tahu dah target kita. Dan bila dah tahu target kita, kita kena pecahkan. Pecahkan maksudnya macam mana? Kita perlu clearkan macam dalam pada RM1,000 ni berapa unit yang kita kena jual sebenarnya. Jadi kita tengok balik produk kita, promosi kita pada bulan ini adalah RM100. Jadi satu unit produk kita berharga RM100. Jadi untuk capai RM1,000 bermaksud kita perlu bahagi 1,000 bahagi dengan 100 bersamaan dengan 10 unit. Jadi kita dah clear sikit, kita dah nampak dah. Okey, sebenarnya kalau saya nak capai RM1,000 pada bulan ini, saya perlu jual 10 unit. Okay, jadi saya perlu jual 10 unit. Okey. Jadi kalau boleh clearkan lagi berapa banyak sehari perlu kita capai? Berapa banyak sehari?
Okey. Berapa banyak seminggu? Jadi kalau 10 ni memadai lah, kita cubalah try target setiap hari tu satu je. Kalau kita boleh berjaya dapatkan sehari seorang yang membeli dengan satu unit tersebut, satu produk, satu frame hot yang berharga RM100 tu, sebulan dah 30 unit, dah lebih target dah sebenarnya. Okey. Jadi kita dah nampak dah target. Kita cuba pecah-pecahkan supaya apa? Supaya kita nampak berapa banyak kita kena jual dan kita tahu setiap hari berapa banyak kita perlu dapatkan jualan. Jadi untuk permulaan, jadi kita nampak sebenarnya kita letak dulu target yang terdekat. Mungkin cuba dulu untuk jual sebanyak 10 unit. Jadi kalau anda rasa 10 tu banyak, letak target paling dekat, paling hampir yang boleh anda mampu capai dahulu untuk peringkat permulaan ni. Contoh kalau 10 tu nampak banyak, letaklah 5 dulu, 5 unit. Banyak juga letaklah 2 unit, terpulang kepada masing-masing. Tetapi untuk yang dah pernah buat jualan, saya sarankan cuba maintain dulu RM1,000 setiap bulan. Supaya apa? Nanti saya ceritakan. Okey, kemudian yang kedua, selepas kita dah tahu target kita perlu tahu sasaran. Okey, kita dah nampak dah, okey, 1,000 nak kena capai bulan ni, 10 unit yang nak kena jual. Jadi sasaran ni siapa? Siapa yang kita kena jual? Adakah pada kanak-kanak berumur 10 tahun? Tak. Di sasaran ni, secara umumnya yang kita boleh nampak adalah mungkin orang yang dah bekerja, penduduk jiran-jiran kat kawasan perumahan kita, siapa lagi? Wanita yang dah bekerja, yang ada kemampuan untuk membeli kan. Contoh ni antara sasaran-sasaran kita. Jadi kita perlu kenal dulu sasaran kita supaya kita boleh tembak tu dengan kena pada orangnya, kena pada sasaran dia, kena pada target kita. Jadi kalau kita target kepada contoh budak-budak sekolah rendah, mungkin tidak sesuai. Tapi kalau kita pandai adjust, jadi dia boleh jadi sesuai. Contoh, kalau kita dapat budak-budak, suruh dia pancing mak ayah dia contohnya. Okey, ni untuk sasaran. Kita tahu target 1,000 dengan 10 unit yang perlu dijual dalam sebulan. Kita pecahkan pula berapa banyak sehari dan berapa seminggu perlu dijual. Kemudian kita kena tahu sasaran, siapa bakal pelanggan kita. Okey, setelah kita tahu siapa bakal pelanggan kita, yang ketiga ni lah adalah tindakan kita. Apa dia? Tindakan kita adalah marketing. Jadi baru kita boleh bertindak marketing tu dengan lebih clear. Jadi kat mana kita boleh marketingkan, iaitu di medsos, media sosial. Gunakan media sosial yang biasa anda gunakan. Contoh kalau anda biasa guna Facebook, manfaatkan Facebook untuk anda jadikan sebagai platform marketing anda. Kalau anda biasa guna WhatsApp, manfaatkan WhatsApp. Tapi sebolehnya kalau anda ada berapa banyak media sosial yang anda ada, manfaatkan kesemuanya. Contoh anda ada 3, WhatsApp, saya rasa dah confirm semua ada. Facebook, insyaAllah semua ada. Dan Instagram mungkin tak semua ada. Tetapi jika anda ada, ni apa Kak? Okey, kat mana tadi? Dah lupa lah. Marketing, sasaran. Kat mana tadi? Media sosial. Media sosial, okey. Okey. Terima kasih. Jadi kalau manfaatkan marketing media sosial, kalau anda ada 3, contoh WhatsApp, Instagram dan Facebook, pertama yang anda perlu lihat adalah manfaatkan yang betul-betul yang anda biasa guna. Dan yang kedua adalah jangan tinggalkan yang media sosial yang lain yang anda ada. Okey, kalau anda ada 3 ni tadi, contoh anda biasa guna Facebook, kita lebihkan di Facebook, dan yang lain tu perlu juga post tapi mungkin tak sekerap yang di platform yang anda biasa gunakan. Kalau macam HQ sendiri, kita banyak post marketing kita di Facebook. Kita ada buat FB Live, kita buat sharing-sharing, posting-posting di page hot itu sendiri. Okey. Kemudian kita dah tahu dah target kita, marketing kita adalah di media sosial sebab kita bisnes online. Tapi kalau anda nak buat offline, contoh anda perlukan flyers, boleh maklumkan kepada HQ. Jadi flyers ni anda boleh letak di mana? Contohnya di kawasan kejiranan, tapi tidak galakkanlah sebab sekarang ni kita MCO. Jadi nanti jadi isu pula kan. Hot nak buat kerja pula masa tengah PKP ni. Okey. Jadi okey, baik. Kemudian kita dah faham dah asas 3 ni.
tiga asas yang perlu kita tahu untuk macam mana kita nak capai target. Okey, sekarang ni kita pergi kepada technical. Macam mana kita boleh capai 1000 tu? Okey, tadi kita dah tahu dah 10 unit. Okey, 10 unit secara asasnya, cara pertama yang kita boleh capai 10 unit jualan ni adalah dengan kita mencari 10 orang pelanggan. Itu asas lah, paling asas. 10 orang customer. Jadi macam mana kita nak capai 10 orang customer ni? Sebab itulah marketing ni ataupun kita buat posting ni merupakan nadi kepada bisnes. Sebab kalau kita tak buat marketing, tak buat iklan, ibaratnya kita dah matikan bisnes tu lah, talian hayat dia. Jadi bila kita buat iklan ni supaya pertamanya kita boleh tarik crowd ramai orang, nampak kita punya progress. Jadi untuk capai 10 orang customer ni, kita perlukan lebih ramai lagi daripada 10 orang ni untuk nampak iklan kita. Sebab itu adalah dia punya asas funnel ataupun proses dia. Secara asasnya kalau ikut teori, dia 10%. Jadi kalau 10% ni, kalau nak dapat 10 orang ni, kita perlu dapatkan 100 orang yang nampak iklan kita. Barulah sebenarnya kita dapat 10 orang customer. Tapi itu teori sahajalah. Tapi kebanyakan secara praktikal, bila kita iklan ni, dengan keistimewaan kita tanpa tebuk dinding, design yang menjadi tarikan, dan kita ada design yang apa orang kata pilihan ramai. Jadi sebenarnya dengan cara tu kita tak perlu sangat 100 orang tu. Mungkin kita perlukan 100 orang tapi mungkin dia tidak apa orang kata tak terlalu terikat dengan teori 10% tersebut. Jadi secara asasnya cara pertama untuk capai 10 unit jualan adalah dengan kita dapatkan 10 orang customer. Jadi mungkin ni cara ni agak susah sebab memang kalau kita nak cari pelanggan baru tu sangat susah. Jadi cara yang kedua adalah kita manfaatkan database. Contohnya kalau ejen-ejen yang dah pernah buat jualan sebelum ni, pastinya anda dah ada customer. Jadi simpan nombor customer tersebut, jangan dibuang ataupun jangan jadikan pelanggan kita tu hanya pelanggan touch and go. Sekali je dia beli, lepas tu kita dah tak ingat dia. Maksudnya kita cari pula pelanggan baru. Jadi benda macam tu akan memenatkan kita sebab kita nak cari pelanggan baru ni bukan senang. Bukan senang orang nak PM kita, nak tanya tentang produk kita. Sebab orang yang PM tu pun belum tentu lagi dia nak beli. Jadi bila orang dah PM dan dah beli, pastikan kita simpan nombor dia dan kita bina engagement. Kita cuba bina hubungan dengan dia. Orang kata supaya mudah-mudahan dia membeli lagi dengan kita. Jadi database ni adalah customer kita, customer yang dah pernah beli tu. Customer kita. Kas kita. Jadi apa yang kita nak manfaatkan dengan database ni, macam mana kita nak guna? Pertama kita follow up dia, maklum kita ada promosi RM100 bulan ni untuk design ataupun size frame hot yang bersaiz 2x3 kaki tu. Jadi kita follow up dia dan bila kita follow up tu tanyalah dia berminat tak nak dapatkan frame hot tersebut. Okey, kalau dia tak berminat, okey saya listkan dulu follow up. Follow up untuk dia beli lagi. Dan bila kita follow up untuk dia beli lagi tu, janganlah sekadar tawarkan harga promosi sahaja, tapi kita tambah lagi keistimewaan, iaitu kita berilah dia diskaun untuk pelanggan setia. Contoh ejen-ejen dah maklum bahawa untuk promosi produk yang berharga RM100, komisen anda adalah sebanyak RM15. Jadi daripada RM15 yang anda akan dapat tu, komisen tu, berapa yang anda boleh bagi kepada pelanggan setia anda? Jadi mungkin anda boleh bagi RM3 diskaun. Contoh harga produk kita RM100, jadi dapat diskaun jadi RM97 contoh. Jadi terpulang kepada anda mengikut kreativiti masing-masing. Jadi pada komisen anda berapakah portion yang boleh anda berikan sebagai diskaun kepada pelanggan setia, sebab di situlah dia akan rasa dihargai, kat situlah dia akan rasa keistimewaannya bila jadi pelanggan setia. Kalau tak nanti kalau kita hanya promo harga promosi yang sama macam orang yang dapat, jadi tak ada sebab untuk dia jadi pelanggan setia. Itu contohnya. Okey, kalau dia tak berminat, kita dah follow up untuk dia beli lagi. Jangan pula kita merayu untuk, kalau dia tak minat tu jangan kita merayu paksa dia untuk beli. Kita cuba ajak dia kenalkan kepada orang lain, referral. Namanya referral. Jadi bila referral ni maksudnya kita ajak dia kenalkan, kita bagi satu mungkin copywriting, gambar poster promosi tersebut ataupun link yang boleh dia viralkan dekat family dia, dekat kenalan-kenalan dia, rakan sekerja ke, sepejabat ke. Jadi bagi dia something yang boleh dia viralkan. Bagi satu iklan
yang mudahkan dia untuk viralkan. Supaya dia tak ada pening kepala dia pula nak kena buat ayat dan sebagainya. Kita sendiri kena sediakan dan customer kita tu tinggal viral sahaja. Jadi itulah namanya referral program. Jadi bila dia dah viralkan tu, nanti saya akan sharekan macam mana kita nak buat link referral tersebut. Okey, bila dia dah bantu kita kenalkan, dia viralkan, kita maklum je kepada customer kita tu, okey tuan ataupun puan, okey di sini ada iklan untuk tuan viralkan. Dan jadi kalau tuan viralkan, kita ada commission untuk orang yang membeli menggunakan link yang tuan viralkan. Jadi setiap orang yang beli dengan link yang tuan dah viralkan tu, tuan akan dapat commission berapa ringgit yang terpulang kepada ejen-ejen nak bagilah. Contoh kalau commission anda RM15 tadi, contoh anda nak bagi RM5 commission sebab dia dah tolong viralkan. Dan mana tahu kebiasaannya customer yang dah beli ni orang lebih percaya daripada mulut orang lain. Berbanding dengan kita nak promote kata produk kita ni terbaik lah apa semuanya, orang mungkin persen untuk orang percaya tu kurang. Tapi apabila customer sendiri yang dah pernah rasai produk kita, bukan makan lah, maksudnya dah pernah orang kata pengalaman dengan produk kita macam mana dan feedback dia pula sangat baik dan dia sharekan pula kepada orang lain, persen untuk orang lain tu membeli melalui customer kita tu adalah tinggi. Jadi ajak dia untuk dia kenalkan orang lain dan kita bagilah penghargaan ke atas customer yang dah tolong refer dan order pula orang beli tu dengan commission. Tapi berilah commission tu jika ada orang beli. Jangan disebabkan dia viral sahaja anda dah offer commission. Nanti takut dia viral banyak tapi tak ada seorang pun beli, habis duit kita pula nak kena bagi kat dia. Jadi pastikan ada orang kata fair lah. Ada fair, kita dapat dan dia pun dapat. Jadi kat situ itu macam mana kita nak memanfaatkan referral. Referral ni satu-satunya antara satu teknik marketing yang sangat orang kata cepat. Yang mana masa pengalaman kami pada tahun lepas dan sampai sekarang ni bila kita manfaatkan referral tu dia sangat cepat sebab customer sendiri yang tolong kita kenalkan dekat kenalan rapat dia. Jadi kalau kita sendiri yang nak pergi jumpa pula kawan dia tu mungkin susah sebab kawan dia tu tak kenal pun kita. Jadi biar dia sendiri yang bantu kita kenalkan orang tu dan kita berilah penghargaan kita dengan commission ke ataupun apa-apa saja yang boleh kita bagi. Okey, dan refer ni pengalaman kami tahun lepas yang paling best adalah masa tu ketika tu minggu akhir pada bulan 11 tak silap saya. Masa tu sale kami adalah lebih kurang dalam 10k. Jadi itu pada hari Sabtu minggu terakhir. Hari Sabtu minggu terakhir yang mana tarikh akhir bulan tu adalah pada hari Isnin. Dan saya ingat lagi pada hari Sabtu tu lah daripada 10k tu sehingga ke Isnin tu kami boleh up terus dengan laju sale sehingga mencecah 20k keseluruhan sale. Sebab adalah teknik referral tu. Masa tu kami baru saja tahu dan kami baru saja manfaatkan dan alhamdulillah sehingga sekarang kita dapat manfaatkan dan dapat maintain sale kita. Hanya dengan program referral ni. Jadi pastikan kita simpan nombor customer, sangat-sangat penting untuk kita manfaatkan macam ni. Okey. Kalau dia tak kalau dia tak minat nak beli lagi, kita offer referral. Okey. Jadi bila referral ni kita pasang. Baik, saya tak perasan switch tak pasang laptop nanti mati kan. Okey. Jadi dengan referral ni sebenarnya saya tak langsung, kadang-kadang kita tak perlukan pun 10 orang ni customer baru. Kita hanya ajak customer kita yang dah pernah beli tu untuk dia beli lagi ataupun perkenalkan. Okey, tu baru 2. Yang pertama tadi 10 orang customer, cari 10 orang customer baru tu basic. Dengan kita viralkan di Facebook sebagainya, ada orang komen dekat post kita ke PM, contoh dia komen okey PM bos. Kat situ siapa yang dah macam tu memang kita kena close dia lah. Yang kedua tadi adalah melalui database. Okey, yang ketiga macam mana? Yang ketiga ialah kita upsell. Okey, upsell ni ajak beli lebih. Okey, contoh upsell ni kita ajak pelanggan membeli lebih. Contoh pelanggan baru datang dengan kita, ada seorang pelanggan baru ni contoh Ahmad datang dengan kita. Dia pun dah membeli, dia dapat payment. Dia dah nak buat payment. Dia kita kira deal lah nak beli RMS RM100 tu. Jadi jangan lupa untuk kita upsell. Jadi teknik upsell ni jangan lupa untuk kita gunakan pada setiap orang yang
baru membeli dengan kita. Macam mana caranya? Okey, yang pertama kita close dia beli dengan kita produk RM RM1 tu, dan jangan lupa untuk ajak dia, okey tuan, bila kali terakhir tu, contoh, tuan bila kali terakhir tuan beri hadiah kepada mak dan ayah? Nak tak kalau kita postkan kepada mak dan ayah tuan, mak dan ayah tuan frame code tersebut. Jadi kita boleh postkan, dan kalau tuan nak tinggalkan nota pesan, nota ucapan kasih sayang pun kita boleh bantu. Kita boleh selitkan pada frame tersebut. Jadi itu adalah antara cara untuk kita upsell, ajak dia beli lebih, dia dah beli untuk dia. Okey, tuan dah beli satu untuk tuan, nak tak kalau kami bantu tuan hadiahkan kepada mak ayah tuan. Contoh kita boleh postkan kepada mak ayah dia contohnya. Jadi ajak dia beli lebih dengan satu beli untuk dia, satu lagi kalau dia nak hadiahkan kepada sesiapa, mungkin orang tersayang dan sebagainya. Itu contohnya dengan teknik upsell. Jadi bila upsell ni, itu poin dia adalah hadiah. Yang lain mungkin kalau selain daripada hadiah ni, mungkin yang pernah pengalaman kami sebelum ni adalah wakaf. Kadang ada customer ni dia baca mula dia nak wakafkan dekat surau taman dia contohnya. Jadi dia belikan lebih, satu untuk rumah dia, satu lagi dia belikan untuk surau. Macam frame Asmaul Husna tu kan, ataupun frame ayat kursi. Itu contoh-contoh pengalaman kami yang lepas lah. Jadi ikut kreativiti masing-masing, macam mana kita nak ajak dia upsell, dan saya boleh sharekan di sini adalah antaranya hadiahkan. Kalau orang tu nak hadiahkan kepada orang lain, ataupun wakaf. Okey. Kalau kita ada macam-macam design, nanti sebab saiz promosi kita yang harga 100 ni, antaranya Asmaul Husna, 3 kul, ayat kursi. Jadi selain bila dia dapatkan contoh dia berminat nak beli Asmaul Husna, kita upsell lah. Nak tak tambah lagi dengan ayat kursi ni? Ialah kita buat buat promosi ni pun bukannya selalu. Jadi RM100 ni sangat murah lah. Kalau bulan depan mungkin dah tak ada dah contohnya. Jadi kita ajak dia beli lebih. Okey, tu yang ketiga, kita upsell. Jadi bila upsell ni, sebenarnya kita dah tak perlu nak cari 10 orang. Mungkin kalau kita dapat 5 orang yang berjaya kita upsell, kita hanya perlukan 5 orang saja untuk capai RM1,000. Dah kalau 5 orang, seorang dah spend RM200, jadi kita perlukan 5 orang saja untuk capai RM1,000. Okey, itu antara contohnya. Okey, yang keempat, apa lagi kita boleh buat adalah khusus untuk ejen-ejen yang dah ada customer, cuba ajak dia jadi dropship anda. Okey, macam mana ajak dropship? Kebiasaannya untuk pengalaman kami yang lepas, biasanya orang yang dah rapat dengan kita ataupun customer yang dah pernah beli tu, dia lebih mudah untuk menjadi dropship. Jadi kebanyakan ejen-ejen ni ada antaranya adalah customer kita sebenarnya yang sebelum ni. Jadi alhamdulillah dah pun menjadi tim Hot Art. Okey, jadi sebenarnya bila kita nak ajak customer kita yang lepas jadi ejen ataupun dropship lebih mudah berbanding kita nak cari dropship yang baru. Jadi adalah dengan kita rekrut dropship, bantu untuk kita buat jualan. Kita offer lah commission. Jadi itu adalah pengalaman kami yang lepas, yang mana kita nampak Quran ni mula berkembang bila kita yang pertama, of course kita cuba berkongsi manfaat, yang mana produk kita ni bukan sekadar hiasan, kita cuba beri nilai tambah. Kita berilah sharing tentang dalam live kita, apa kelebihan frame hot kita ni, apa kelebihan bila kita amalkan ayat-ayat tertentu tu. Itu manfaat yang pertama, bukan sekadar hiasan. Yang kedua, dengan kelebihan kita iaitu tanpa tebuk dinding. Jadi kebanyakan, jadi kita kat situ, keistimewaan tanpa tebuk dinding ni sebenarnya kita dah bantu orang selesaikan masalah. Bagi orang yang mengalami masalah duduk rumah sewa contohnya, tuan rumah tak bagi tebuk dinding, ataupun mungkin wanita-wanita yang mungkin tak pandai nak tebuk dinding lah. Jadi kita dah bantu golongan-golongan macam ni selesaikan masalah dia. Kita dah cuba tackle dengan keistimewaan kita tanpa tebuk dinding. Dan mungkin kalau orang tak ada masalah pun, tapi bila dia dengar keistimewaan kita tanpa tebuk dinding, dia lebih tertarik berbanding dengan frame hot daripada orang lain. Jadi itulah antara keistimewaan kita. Yang mana kalau alat tanpa tebuk dinding kita tu adalah dia mampu tahan sehingga 7.2 kg berat frame. Dan mampu tahan 10 sehingga 30 tahun. Brand yang kita gunakan adalah 3M. Nama brand produk tersebut adalah Common Hanging Strip. Dan kita dah deal dengan pihak HQ di Malaysia ni, official store di Malaysia ni. Memang dia tak ada kedai-kedai yang khusus, kedai 3M tu tak ada, tapi dia ada warehouse. Dan
orang lain tak dibenarkan untuk walk in, melainkan outlet-outlet yang diiktiraf dia sahaja yang boleh dapatkan produk tersebut. Kalau tengok di Shopee tu memang ramai yang jual produk, tapi kita kena perhatikan kalau seller tu adalah seller jenis individu, nama orang, hati-hati sebab itu bukan produk yang sebenar. Saya dah deal dengan wakil pihak 3M tersebut. Memang antara outlet yang dibenarkan untuk menjual produk mereka hanyalah antaranya Aeon Mall, Maidin, Tesco, ataupun sekarang ni ada Lotus, ataupun Mr. DIY. Itu antara kiranya kedai-kedai yang besar, mall-mall yang besar saja yang jual produk tersebut. Dan kalau di Shopee pun hanyalah dari yang nama seller itu adalah daripada company mereka sendiri, iaitu 3M Official. Itu antaranya. Jadi produk tersebut kalau nak dapatkan ori di luar sangat susah. Jadi kita dah bantu pelanggan kita untuk mudahkan mereka gantung hias frame, bukan sekadar orang kata menjadikan lagi kenyamanan mereka, tetapi membantu menyelesaikan masalah tanpa tembok dinding. Jadi untuk dropship ni tadi, jauh saya pusing. Untuk dropship ni tadi, nak tak nak, untuk kita berkembang ni, antara pengalaman Hot Art, bila kita berkembang selain daripada kami kongsikan manfaat adalah dengan kita membuka peluang, kita buka tim. Jadi anda pun dropship, anda sebenarnya berhak untuk buka tim. Bukan HQ sahaja yang perlu ada dropship, tapi anda sendiri dropship ni perlu juga ada tim untuk mengembangkan lagi. Jadi daripada komisen anda 15% tu, berapakah portion yang anda boleh berikan kepada bakal tim anda? Anda boleh rekrut, tak semestinya untuk ejen-ejen dropship yang dah ada customer. Walaupun anda dropship yang baru, anda jika ada keberanian, anda sebenarnya boleh untuk rekrut tim. Bila kita rekrut tim ni, kita buka peluang. Nak-nak masa tengah PKP ni ramai yang memerlukan peluang. Ramai yang perlukan peluang untuk menjana pendapatan, jadi kita kongsi. Dengan orang kata tidak ada yuran pendaftaran, kan? Tidak ada yuran pendaftaran dropship, tak perlu simpan stok. Jadi itu menjadi satu kelebihan kepada ejen-ejen sebenarnya. Okey, baik. Jadi itu adalah 4 teknik untuk kita capai 10 unit bulan ni. Yang pertama, basic kita cari 10 orang customer, saya recap balik. Yang kedua, dengan kita untuk ejen-ejen dah ada customer, follow up mereka. Kalau untuk beli lagi, kalau mereka tak minat untuk beli lagi, ajak mereka kenalkan kepada orang lain dengan kita berikan komisen jika ada orang yang membeli daripada mereka. Yang ketiga, upsell, ajak customer baru untuk beli lebih. Kalau dia dah sekali beli tu, nak pula kita tahu yang dia ni background dia adalah orang yang berpendapatan tinggi contohnya, ajak dia beli lebih. Dengan kita cuba wujudkan kata promosi ni bukan selalu tuan, mungkin bulan depan dah tak ada dah promosi macam ni. Hadiahkan. Upsell dengan kita cuba pancing dengan tackle dengan apa point hadiahkan ataupun wakaf ke. Dan yang keempat, dropship. Anda boleh rekrut dropship untuk bantu capai target jualan. Jadi nanti tim pun boleh, bila anda ada tim, anda boleh letak target tim berapa anda nak capai. Itu adalah 4 asas teknik untuk anda capai 10 unit. Nanti bila anda dah capai 10 unit, contoh bulan ni alhamdulillah anda dah berjaya capai 10 unit dan dapat reward pula daripada Hot Art, dan top 3 pula dapat lagi reward, anda boleh letak target baru pula untuk bulan depan. Jadi seronok. Jadi kat situlah orang kata bila kita nampak clear macam mana nak buat bisnes ni, ni asas yang mana pada peringkat kita sekarang ni kita hanya perlu fokus kepada sales and marketing. Jadi sebab tu posting kita tu perlu kerap. Kita perlu sentiasa konsisten buat adline dan sebagainya. Tak perlu manfaatkan dulu zero cost marketing. Tak perlu nak buat FB ads lagi pada peringkat awal ni. Nanti bila kita dah dapat banyak sale baru kita start, dah ada bajet untuk buat FB ad ataupun apapun marketing yang berbayar, barulah kita mulakan marketing yang jenis berbayar. Okey, jadi sekejap saya nak cuba